Ulang sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha perkasa. Dan kita harapkan atau kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita dalam amal ibadat kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tidak ada daya dan upaya bagi kita dalam mengabdikan diri kepada Allah melainkan dengan kudrat dan kekuatan dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbahagia kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang sebenar adalah orang yang mengikuti ajaran baginda. Okey, kalaulah keluarga Nabi itu sekadar ke hubungan darah, nescaya Abu Lahab juga adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah hubungan darah juga semata-mata dikira keluarga, maka anak Nabi Nuh pastilah dianggap keluarga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihi salam bila Nabi Nuh kata anak dia termasuk dari janji Allah untuk Allah selamatkan keluarga. Maka Allah Ta'ala kata innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan dari keluargamu kerana dia bukan beramal dengan amal yang salih. Jadi Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kerana anaknya tidak beriman, maka tidak layak menjadi keluarga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Keluarga Nabi yang sebenar adalah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang yang beriman kepada Nabi, termasuk dalam doa setiap orang yang beriman, bila dia bersalawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi, ke atas sahabat Nabi dan semua pengikut-pengikut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah telah berikan kepada kita hidayah, taufik, keimanan untuk kita berada di atas agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada seluruh para anbiya, dan kita mengikuti syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyempurnakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ialah kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam segenap amal ibadahnya. Mencontohi baginda dari yang wajib dan mencontohi baginda dalam yang sunat. Yang wajib bagaimana tata cara kita salat, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah bagaimana kita salat sunat juga kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perbetulkan amal ibadat kita. Kita perbetulkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, hari ini kita nak sambung tentang salat ataupun sunnah-sunnah Rasulullah dalam sehari-hari. Dan perbincangan kita pada bab salat 2 rakaat setelah wuduk. Sebelum kita lupa, kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua sahabat-sahabat PQDM yang bersama dengan kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan. Dan kita harapkan agar platform ini boleh menjadi asbab kepada kita lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar ni boleh dikatakan susah
dan tak terlalu susah ya sebenarnya dalam ilmu kita ni, sebab kita dah ada media, ada macam-macam. Tapi yang lebih susah daripada tu ialah mengamalkan apa yang kita belajar. Jadi sebab itu kita doalah banyak-banyak kepada Allah agar semua kita ni diberikan kekuatan, taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni kalau kita dapat buat sekali pun cukup dah sebenarnya, cukup sebagai tanda kita dah buat sunnah ni. Kalau kita boleh istiqamah, itu lagi baiklah. Okay. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu, kefahaman tentang agama. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sunnah sehari-hari yang kita nak baca pada pagi ni ialah solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Antara benda sunat yang kita boleh buat ialah setelah setiap kali kita berwudu, kita ambil kita solat 2 rakaat. Setelah wudu, solat 2 rakaat. Maknanya lepas daripada wudu kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Lepas daripada tu, kalau kita boleh masuk dalam masjid ke masuk rumah ke semua, kita salat pula 2 rakaat. Allahu Akbar setelah wudu. Kita niat apa? Salat sunat wudu. Tak perlu sahaja aku salat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah tak sebut kita pun tak apa, tapi usai kita wudu, kita apa masuk rumah, masuk masjid. Kalau kita nak salat sekali dengan tahiyatul masjid pun boleh. Kalau kita nak salat niat wudu pun boleh. Kita nak niat wudu pun sekali, tahiyatul masjid pun sekali. Kita buat Allahu Akbar. Kita dah dapat 2 jenis salat dengan 2 rakaat. Boleh? Tak ada masalah. Sebab dia salat bersebab. Dan sebab tu serentak. Sebab kita ambil wudu, kemudian kita masuk masjid. So, 2 sebab tu serentak. Kita boleh salat 2 rakaat dengan 2 niat. Kalau kita masuk masjid selepas wudu, kita tahiyatul masjid. Atau kalau kita lepas ambil wudu, kita salat sunat duha, kita pun salat, kita niatkan, boleh. Ataupun lepas tu memang dah salat duha tadi, atau kita pergi perbaharui wudu kita, kita masuk balik, kita nak salat sunat wudu semata-mata pun boleh. Ini termasuk sunnah. Keutamaan yang memiliki keutamaan yang besar, iaitulah masuk syurga. Adapun dalil dalam masalah ini ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal setelah salat fajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling engkau harapkan, yang engkau amalkan dalam Islam. Sesungguhnya aku mendengar langkah kedua terompahmu di hadapanku di dalam syurga." Lalu dia menjawab, "Suatu amalan yang paling aku harapkan adalah tidaklah aku bersuci, yakni berwudu, baik pada malam atau siang hari, melainkan aku salat dengannya sesuai yang aku inginkan." Jadi hadis ni menjadi hujah bahawa Bilal berwudu selepas setiap salat dan diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni, selain daripada menjadi hadis bab, iaitu fadilat salat wudu, salat sunat wudu, hadis ini juga menjadi salah satu asas perbincangan di mana sahabat Nabi yakni Bilal telah melakukan satu amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Bilal, dan Bilal yang menyatakan dia setelah daripada wudu dia solat 2 rakaat. Okey. Sekejap Jadi ada yang berkata, ada yang berkata dia adalah satu amalan yang Bilal ni buat
Okey, Bilal ni buat tanpa diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanpa diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jawapan dia pertama, sebenarnya salat ni memang ada dalam hadis. Selain daripada Bilal amalkan, sebenarnya memang Nabi SAW ada suruh. Di mana Nabi SAW bersabda, okay, Man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma salla rak'ataini lam yuhaddith fihima nafsahu lam yuhaddith fihima nafsahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia salat 2 rakaat. Yang mana dalam salat 2 rakaat itu lam yuhaddith fihima nafsahu. Dia tidak melakukan dosa di antara pada dirinya. Maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Ini fadilat hadis daripada yang diriwayatkan oleh Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal ni dia beramal dengan hadis ni lalu dia buat. So kita tak boleh kata Bilal buat satu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang solat sunat 2 rakaat selepas wudu ada anjurannya dalam syariat. Okey. Yang kedua, kalaupun kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima hujah mereka yang kata bila Nabi tak suruh pun, tiba-tiba Bilal buat. Jadi Bilal buat sesuatu Nabi tak suruh. Sebab Nabi tanya dia, apa yang kamu buat sampai aku dengar bunyi tapak selipar kamu dalam syurga? Jawapan dia, kalaupun tidak kerana Nabi suruh, bila Bilal buat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi iakan, masih lagi dikira sunnah. Adapun kalau zaman kita nak buat benda macam tu, kita tak boleh buat dah. Sebab apa? Sebab Nabi dah tak ada untuk mengendoskan, mengiyakan bahawa perbuatan itu boleh ataupun tidak. Zaman sahabat tak apa, Nabi masih ada, wahyu masih turun. Benda yang mereka buat, kalau tak kena dengan wahyu, Allah Ta'ala akan tegur. Kalau bertepatan dengan wahyu, Nabi akan iyakan. Kerana zaman mereka zaman penurunan wahyu. Jadi dalam dua-dua keadaan, kita katakan bahawa hujah dengan hadis Bilal untuk menjustifikasikan amalan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujah yang kurang tepat dan salah lah. Sebaliknya, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang paling cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekal pada kita bahawa salat 2 rakaat selepas wudu sabit boleh diamalkan dengan 2 jenis dalil. Dalil yang pertama, ada hadis perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi berwuduk, kemudian Nabi sempurnakan wuduk itu. Lepas tu Nabi bersabda, siapa-siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian darinya dia salat 2 rakaat yang tidak dia lakukan dalam dirinya dosa, maka dia diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Kemudian dalil yang kedua ialah Nabi mengiyakan, dipanggil sunnah takririyah. Nabi mengiyakan amalan Bilal bahawa fadilat salat sunat wudu antaranya ialah boleh memasukkan seorang ke dalam syurga. Jadi ini 2 bentuk dalil yang kita faham bahawa sunnah wudu besar fadilat dia. Okay?
dan dia telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So saya nak ulang sekali lagi dan saya nak ingatkan kita semua bahawa berpadalah dengan sunnah Nabi yang dah ada. Janganlah kita memandai-mandai dalam soal sunnah, kita buat satu sunnah baru yang Nabi tak suruh, Nabi tak ajar, dan berhujah dengan hadis Bilal. Sedangkan hadis Bilal ada justifikasi kita sebut tadi, bagaimana dia bukan bererti Bilal mereka-reka amalan baru. Okay. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sunnah yang seterusnya, iaitulah menunggu salat. Menunggu salat termasuk sunnah yang memiliki keutamaan yang besar. Pahala salat akan diperolehi dari menunggunya. Makna siapa yang tunggu salat, dia tunggu salat, dia akan dapat pahala seperti mana orang mengerjakan salat. Oh, dahsyat. Siapa yang menunggu salat, dia akan dapat pahala seperti mana orang mengerjakan salat. Macam mana tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Okay? Dalilnya ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat akan mendoakan seorang di antara kamu selama dia berada di tempat salatnya. Malaikat akan mendoakan seorang di antara kamu selama dia berada di tempat salatnya, selama dia tidak berhadas. Jadi fadilatnya tiba-tiba kalau orang duk tunggu dalam salat, sebelum daripada masuk waktu salat dia dah sampai masjid. Orang azan dia dah ada dalam masjid. Oh, fadilat besar ni. Kadang-kadang kita ni tunggu qomat baru pergi. Fadilat yang besar ni ialah menunggu salat. Maknanya azan tu dah ada dalam masjid, dia pun tunggu. Ataupun contoh, kalaupun dia antara maghrib dan isyak, dia pergi salat maghrib, dia tak balik rumah, dia tunggu salat isyak di masjid, maka hukum dia apa? Menunggu salat isyak. Ataupun dia pergi awal salat Jumaat, pergi awal pukul 11 dah sampai dah. Pukul 12 dah sampai dah. Zuhur pukul 1, ada 1 jam waktu dia duk tunggu je salat Jumaat. So fadilat dia apa? Fadilat dia, malaikat akan doakan dia selama dia berada di tempat salatnya, selama dia tidak berhadas. Oh, saya ingat kalau pengalaman orang duduk Mekah. Kita ni kalau pergi Mekah memang dahsyat bab-bab gini ni. Kalau malam tarawih, lepas asar masuk masjid tu, tak keluar sampai habis tarawih tu. Kita masuk asar tu, salat asar tak bangun dah. Duduk booking tempat. Kalau kita bangun habis, buka puasa pun situ, salat maghrib pun situ, salat isyak pun situ, salat tarawih pun situ. Habis tarawih baru keluar, nak kecing kau nak apa semua. Berapa lama dah tunggu waktu tu. Di Mekah boleh buat semangat dia tinggi. Kalau pak kita dari salat asar keluar lagi bazar Ramadan. Lepas maghrib tuan-tuan makan kat rumah lagi macam-macam. Salat isyak tu baru pergi. Salat lepas tu tarawih 8 rakaat semua cabut belaka. Cari pula hak pendek. Jadi tunggu salat ni fadilat dia besar. Okey, malaikat doakan apa? Selama dia duduk tunggu tu malaikat doa. Doa apa? Doa mereka, ya Allah ampunilah dan rahmatilah dia. Malaikat doa, ya Allah ampunilah dan rahmatilah dia. Dan seseorang di antara kamu mendapat pahala salat, Nabi kata, selama dia menunggu salat. Tidak ada yang menghalanginya untuk kembali kepada keluarganya kecuali salat. Jadi selama dia duduk tunggu salat tu, dia ditulis pahala mengerjakan salat. Dahsyatnya.
Jadi pahala menunggu salat ni besar. Kalau kita pergi awal di masjid, besar fadilat dia. Saya nak ajak semualah, termasuklah diri saya sendiri. Kita nak istiqamah tu payah. Kadang-kadang kita sibuk kerja, pergi solat, pergi sekolah dan sebagainya. Tapi nak sampai awal di masjid sebelum daripada azan ni, jadi macam berat, payah. Sebaiknya kalau kita boleh pergi awal ke masjid, tunggu waktu salat. Azan tu 10 minit lagi bunyi kat set alam kita, nak kena pergi salat. Kita berduduk di masjid, salat tahiyatul masjid, salat sunat wuduk dan sebagainya, tunggu waktu salat. Selama menunggu tu dapat pahala, dapat fadilat doa, dapat pula keutamaan salat. Kemudian kata Nabi SAW, selama dia tidak berhadas, artinya selama ia tidak melakukan hal yang membatalkan wuduk. Maknanya selama dia duduk dalam keadaan wuduk, tunggu salat, dia dapat pahala salat. Dalam riwayat Imam Muslim, selama dia tidak menyakiti dan berhadas padanya, artinya pahala ini akan dia dapatkan dengan syarat dia tidak menyakiti orang lain dan tidak batal wuduknya. Jadi nak dapat pahala salat tu, selama dia duduk tunggu tu, dia tak menyakiti orang lain dan dia tidak batal wuduk dia tunggu je dalam baca Quran. Hebat, hebat. Kita kenal beberapa orang yang mana sifat dia istiqamah. Sebelum waktu dia dah 10 minit, 20 minit, ada sampai setengah jam sebelum waktu dia dah sampai dari masjid. Dia dah sampai dari masjid, duk tunggu baca Quran sampai masuk waktu azan, dia azan. Kemudian sampai solat, habis solat dia balik. Asar dia mari pula. Maghrib pun gitu. Tunggu waktu isyak pula. Gitu. Allahu Akbar. Besarnya fadilat dia. Kita doa kepada Allah agar Allah bagi kepada kita kekuatan untuk beramal, untuk mengamalkannya. Tapi kalau dia ni ada kerja lain, kerja lebih utama, lebih besar, dia mengharapkanlah pahala daripada Allah. Kerja dia tak boleh nak tinggalkan hari tu, dia mintalah pahala dari Allah. Tapi kalau boleh, istiqamahkanlah diri untuk menunggu salat. Baik, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya pada satu malam hingga tengah malam. Setelah salat, baginda menghadap kami dengan wajahnya lalu berkata, orang-orang telah salat padahal mereka tidur. Kalian mendapat salat sejak kalian menunggunya. Setelah salat Nabi SAW Nabi mengakhirkan salat pada tengah malam. Jadi orang salat Isyak awal, dia dah tidur dah. Orang salat Isyak lewat, dia duduk tunggu sampai Nabi salat. Jadi orang dah salat, dia tidur. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat, kalian selama tadi duk tunggu salat Isyak ni, tak sembahyang Isyak dengan aku ni, kalian mendapat pahala salat sejak kalian tunggu ni. Sebab tu Nabi SAW dia suka melewatkan waktu Isyak. Dia suka. Tapi sambil tunggulah, jangan lewatkan Isyak lain. Panjangkan antara Maghrib dan Isyak tu. Kita zaman dulu biasa, zaman lah ni tak boleh dah, panjang-panjang lama sikit orang dah mula tak selesa dah. Orang dah tengok semacam, ustaz ni mana ceramah panjang dah ni. Lama dah ceramah dah ni. Bila nak qamat tak tahu ni. Tambah pula jam dah ada, dia pun tengok setiap saat gerak. Tek. Solat iqamat 1 minit, bunyi tet. Ustaz sambung lagi, dia pun tengok, apalah ustaz ni lama lah dia cakap. Padahal dalam solat, menunggu solat tu dapat pahala. Nabi mengakhirkan solat Isyak. Kemudian waktu lepas solat, Nabi paling pada sahabat Nabi kata, orang yang dah solat dah tidur. Ada orang solat dia dah tidur. Kalian hak tunggu sampai waktu Isyak lewat ni, dapat pahala sejak daripada tadi ni. Selama menunggu tu dapat pahala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guru kami Ibn Uthaymin rahimahullah berkata, hadis-hadis ini menjelaskan keutamaan menunggu salat
baik setelah salat, sebelumnya, atau seseorang datang ke masjid lalu menunggu salat. Jadi ada dua keadaan. Pertama, dia memang datang awal ke masjid menunggu salat, ataupun dia habis salat sebelumnya, dia tinggal di masjid sampailah ke salat yang seterusnya. Macam maghrib dan isyak yang kita sebut tadi. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan dan mengangkat darjat?" Dan mengangkat darjat. Mereka berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan berat, memperbanyakkan langkah ke masjid, dan menunggu salat setelah salat. Jadi ini syahid dia, menunggu salat setelah salat adalah antara amalan yang mengangkat darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita dapat faedah pada hari ini ialah menunggu salat dalam apa jua keadaan. Dia pergi awal ke masjid atau dia tunggu salat di masjid, ini tak mendapat pahala. Ada kalau orang tanya, "Ustaz, macam mana pula kalau orang perempuan dia solat di rumah dia, dia tak pergi masjid, lepas tu dia duduk je di rumah dia, dia tempat solat dia, di atas tikar sejadah dia, dia baca zikir, dia baca Quran. Antara maghrib dan isyak dia duduk je di tempat solat dia. Dapat tak pahala ni?" Jawapan dia, insya-Allah dapat. InsyaAllah dah dapat. Kerana ada hadis yang kita dah baca tadi di atas ni. Kata Nabi SAW apa? Ni. Malaikat akan mendoakan seseorang di antara selama dia berada di tempat salatnya. Di tempat salatnya. Jadi wanita tempat salat dia di mana? Di rumah. Kalau salat dia di rumah, dia menunggu waktu salat di rumah, insya-Allah. Selama dia tidak melakukan hadas atau tidak menyakiti. Kalau menyakiti orang, kalau sambil-sambil tunggu solat maghrib isyak dengan tertelekung duduk tengok TV, duduk tengok layan drama pukul 8 ke apa, terputuslah pahala tu. Tapi kalau dia duduk dalam solat dia, kemudian dak atas tikar sejadah dia, kemudian dak baca Quran, dak baca zikir antara maghrib dan isyak, kadang-kadang dia dak mengajar anak-anak mengaji, panggil baca anak-anak mengaji kat rumah kan. Suami pergi solat di masjid lah. Suami ni kena pergi solat masjid. Dia ni kat rumah, dia ajar budak-budak kecil ni. InsyaAllah dia dapat pahala ni. InsyaAllah dia dapat pahala menunggu solat. Okay? Jadi insyaAllah perempuan pun dapat. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita pergi kepada sunnah yang seterusnya. Sunnah yang seterusnya ialah sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak. Siwak ni apa? Siwak ni gosok gigi lah. Siwak ni gosok gigi. Siwak merupakan sunnah yang dapat dikerjakan kapan saja. Yakni bila-bila masa kita boleh buat sunnah siwak. Nabi SAW sangat menganjurkan untuk bersiwak. Baginda SAW bersabda, "Aku sangat menganjurkan kalian untuk bersiwak." Dan Nabi SAW bersabda, siwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Tuhan. Mutahharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Dia boleh membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Tuhan. Siwak lebih ditekankan dalam keadaan-keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, terutama yang berulang dalam satu hari satu malam, seperti ketika akan salat malam, ketika berwudu, ketika hendak salat, ketika masuk rumah. Wallahu ta'ala alam. Jadi siwak ni bukan sekali-sekali untuk jaga kebersihan gigi saja. Dia juga adalah untuk mencari keredaan Tuhan. Sebab Allah suka bila kita buat ibadat dalam keadaan mulut kita bersih. Kita salat, kita baca doa, kita baca Quran, kita bagi salam, kita masuk rumah, semua yang disunahkan siwak.
Nabi SAW suka bersiwak. Kalau dulu dia ada batang siwak ni, kita ni kadang-kadang ada semangat, tengah semangat ada, lepas tu hilang. Tapi kalau kita boleh, memang senantiasa siwak. Okay? Beruk gigi macam mana? Beruk gigi pun termasuk hukum siwak, insya-Allah. Kerana maksud daripadanya adalah membersihkan gigi kita. Okay? Jadi siwak, terutamanya waktu nak salat, Nabi SAW kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalaulah tidak membebankan umatku, nescaya aku akan suruh mereka ni bersiwak pada setiap kali nak salat. Pada setiap kali nak salat, Nabi akan suruh mereka bersiwak. Jadi itu sabdaan Nabi SAW kepada umatnya. Kalau tidak kerana takut umat ni berat, Nabi akan suruh. Tapi kerana Nabi kasihankan umat dia, Nabi tak suruh. Tapi kekal sunnah tu ada. Setiap kali nak salat, kita bersihkanlah gigi. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sunnah yang seterusnya. Banyak sunnah kita gini ni. Iaitulah memperbaharui wudu setiap kali hendak salat. Disunnahkan bagi seorang Muslim untuk memperbaharui wuduknya setiap hendak salat. Jika dia wuduk untuk salat maghrib misalnya, saat datang salat isyak, disunnahkan untuknya berwuduk kembali, walaupun dia dalam keadaan suci dari hadas. Maka disunnahkan untuk berwuduk dengan wuduk yang baru setiap kali salat. Gitu rupanya. Gitu rupanya kita kata. Kenapa saya kata gitu rupanya? Ada sebahagian orang, dia bangga dia solat ni dengan satu wuduk satu hari. Ada orang kata satu wuduk dia solat, dalam satu wuduk solat subuh dengan wuduk isyak. Bangga dia. Mana dia tak tidur malam. Dia telah meninggalkan satu sunnah tidur antara maghrib, antara isyak tu Nabi tidur. Kemudian Nabi memperbaharui wuduk. Tiba-tiba dia bangga, dia kata dia ni salat subuh dengan wuduk isyak. Bangganya dia. Kita bila orang belajar sunnah ni, kita dengar, ya baguslah maknanya dia tak tidur. Tapi apakah itu amalan terbaik? Jawapannya tidak. Sebab Nabi salat, Nabi tidur. Kemudian apakah bagus dia satu wuduk untuk ni siapa salat subuh dengan wuduk isyak? Bangganya dia sebab tak kentut. Jawapan dia, kalau pun tak kentut, masih tetap sunat untuk ambil wuduk lain buat salat subuh. Kerana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW diriwayatkan bahawa baginda SAW biasanya berwuduk setiap kali akan salat. Walaupun Nabi ada wuduk, Nabi tetap akan ambil wuduk untuk salat. Kebiasaannya Nabi begitu, dia memperbaharui wuduknya. Okay? Bahkan disunnahkan juga bagi seseorang untuk tetap dalam keadaan suci dari hadas dalam seluruh harinya. Sesuai hadis Thauban radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, dan tidaklah menjaga wuduk melainkan seorang mukmin. Tidaklah menjaga wuduk melainkan seorang mukmin. Nampak? Jadi setiap wuduk ni bagus. Kita wuduk banyak kali, kita jaga wuduk walaupun untuk tidak salat. Kita baik biasa nantiasa dalam keadaan berwuduk, bersuci dari hadas. Dan ni kalau kita setiap kali masuk tandas, jangan keluar melainkan dalam keadaan kita wuduk, walaupun bukan untuk waktu salat. Kita kan sakit perut, keluar, ambil amalkan setiap kali buang hadas kecil atau buang hadas besar, ambil wuduk terus. Senantiasa memperbaharui wuduk. Bila kita terbatal wuduk, kentut dan sebagainya, pergi ambil wuduk. Kita sunnah untuk menjaga wuduk. Jadi kita tak bangga dengan satu wuduk
Boleh tahan satu hari 5 waktu, tak bangga. 40 tahun. Ada orang cerita 40 tahun dengan satu wuduk. Allah, 40 tahun. Mungkin dia maksudkan dia buat macam tu, solat wuduk isyak, solat subuh selama 40 tahun. Wuduk waktu isyak, solat waktu subuh selama 40 tahun. Maknanya setiap hari gitulah dia batal wuduk juga. Takkanlah 40 tahun dia tak masuk tandas. Tapi dia nak sebutnya selama 40 tahun dia solat subuh dengan wuduk isyak. Oh dahsyat, tak tidur 40 tahun. Bila masa dia tidur kita pun tak pastilah. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan malam untuk tidur. Sunnah Nabi pun tidur. Jadi dua, macam saya sebut tadi, dua lah keralatan kita. Ralat dengar cerita macam tu, kita tak rasa hebat sebab dia menyelisihi sunnah. Sunnah pertama tidur. Nabi SAW suruh sahabat tidur. Bahkan kalau dia mengantuk, suruh tidur sunat. Ada seorang lelaki berazam depan Nabi, dia 3 orang kan. Lelaki nak jaga malam, tak nak tidur. Seorang lagi nak puasa tiap-tiap hari, yang ketiga tak nak kahwin. Jadi Nabi SAW tegur dia. Nabi kata, aku salat, aku tidur. Maknanya tidur waktu malam ni sunnah. Kena tidur, jangan tak tidur. Jadi kalau orang kata dia ambil wuduk isyak, salat subuh dengan wuduk isyak, dia menyalahi satu. Dia tak tidur malam, menyalahi sunnah. Yang kedua, macam kita sebut tadi, kalau dia tak ambil wuduk, dia meninggalkan sunnah, memperbaharui wuduk. Kita kata tak salah, tapi jangan dibanggakan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Bahkan kalau dia anggap lebih baik daripada sunnah, itu bahaya. Dia menganggap apa yang dilakukan lebih baik daripada Nabi SAW. Itu lebih bahaya. Sedangkan kita kata Nabi lah orang yang paling afdal amal ibadatnya. Nabi lah orang yang paling tahu tentang cara ibadat yang paling diredai oleh Allah SWT. Jadi saya nak ajak semua sahabat-sahabat kita di PQDM, lihatlah agama ni dengan neraca sunnah, neraca agama yang sebenar, atau dengan kacamata bagaimana Nabi SAW mengamalkan dia, dan benchmark kita dalam ibadat adalah Nabi SAW. Jadi kalaupun cerita tu nampak macam ada wow factor dia, wow, dia solat subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun, wow, hebatnya orang ni dalam ibadat dia. Berarti dia ni daripada isyak dengan wuduk isyak tu tak batal wuduk, solat je tak batal wuduk. Maknanya kata tidur, kalau dia tidur batal wuduk, dia tak tidur, solat sampai subuh. Bila subuh dia sambung lagi solat subuh. Maknanya dia solat subuh dengan wuduk waktu isyak. Wow factor tu ada di situ. Wow, kita dengar, wow, hebatnya dia. Tapi benchmark kita dalam ibadat adalah Nabi SAW. So bila kita perhatikan Nabi, ada benda yang sama sebagaimana saya cerita tadi. Ada seorang sahabat, dia berazam depan Nabi, atau dia berazam depan sahabat-sahabat lain, dan kemudian cerita tu sampai kepada Nabi. Antara azamnya ialah dia nak salat malam, tak nak tidur. Nabi SAW tegur. Nabi bangkit naik mimbar. Nabi kata, ama wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, akulah yang paling bertakwa kepada Allah, dan akulah yang paling takut kepada Allah. Tapi aku salat, aku tidur. Usalli wa arqud. Aku salat dan aku tidur sekejap. Jadi benchmark kita Nabi. Orang ni yang kita nampak wow, tapi benchmark kita Nabi. Maka kita tak akan rasa wow pada benda yang menyelisihi Nabi SAW. Kalau itulah amalan dia tiap-tiap tahun. Kalau bulan Ramadan, dia tidur sekejap sangat, kemudian dia bangkit, alhamdulillah, dia buat satu sunnah. Kemudian dengan 40 tahun wuduk yang sama, satu wuduk untuk 2 kali solat subuh dengan isyak lagi. So kita katakan benchmark kita juga Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW biasanya berwuduk untuk setiap kali salat. Even kalau kita masih lagi ada wuduk, disunnahkan untuk kita memperbaharui wuduk untuk salat yang seterusnya. Okay?
Sebab tu kalau dalam hukum tayamum, kalau kita belajar hukum tayamum, kita tayamum ni dia sebab pengganti wuduk. Tayamum ni valid untuk satu salat fardu, tapi boleh untuk banyak salat sunat. Soalnya kita nak tayamum, kalau kita belajar hukum tayamum, waktu solat fardu kita tayamum. Lepas habis solat fardu, kita pun solat sunat banyak kali. Solat sunat. Tapi untuk kita solat sekali lagi, kita kena tayamum sekali lagi. Tu pasal dia mengganti. Dia bab fiqh je macam tu. Kan kalau kita jamak tu cerita lain. Tapi dalam asalnya ialah tayamum untuk satu waktu. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian sunnah dalam doa. Sunnah ni dalam bab doa ke? Sunnah dalam bab doa. Doa ni dalam doa sendiri tu banyak sunnah-sunnah lain tu. Dalam doa sendiri tu banyak sunnah-sunnah yang lain yang kita boleh amalkan. Dan mana kita ni antara maksud utama dalam agama adalah berdoa. Berdoa ni adalah lambang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa dan sunnah dalam doa ni kita akan cerita pada pertemuan kita yang akan datang lah. Pertemuan kita yang akan datang. Adapun doa tu, hukum-hukum doa hanya kepada Allah, jangan doa kepada selain Allah juga kita akan sebut pada pertemuan kita yang akan datang. Dalam sebagai kesimpulan untuk kita bincang pada pagi ini, sahabat-sahabat rakan PQDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita menjadi orang yang belajar buku ni atau kita belajar agama ni, kita kena letak benchmark tu. Dan guru-guru yang kita nak belajar juga biarlah menepati benchmark yang sama. Di zaman fitnah ni macam-macam fitnah di akhir zaman ni. Orang datang dengan tagline mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka datang dengan amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bimbang kerana ada satu hadis yang mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman. Setelah sahabat-sahabat dulu hidup dalam jahiliyah, Islam datang buat kebaikan. Apakah umat ni akan kembali kepada keburukan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya daripada zaman kegemilangan Islam, umat Islam akan kembali dalam kegelapan. Sebahagiannya lah, sebahagian besar. Kemudian dia tanya, setelah daripada keburukan tu datang balik tak kebaikan? Nabi kata datang balik. Mana Islam akan kembali semula gemilang. Setelah datang balik tu, apakah dia akan kembali buruk balik? Nabi kata, ya pula. Macam mana tu? Jadi Nabi SAW bagi isyarat di akhir zaman tu ada satu qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul satu kaum yang mereka ajak kepada sunnah yang bukan sunnah Nabi. Mana ibadat mereka tu mereka buat bukan sunnah, tapi mereka jenamakan sunnah, tapi bukan sunnah Nabi. Seolah-olah benda tu baik, tapi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar begitu. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mereka mengikut petunjuk bukan dari petunjukku. Mereka anggap mereka mendapat hidayah, tapi sebenarnya hidayah tu bukan hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah akhir zaman ni banyak. Orang menyimpang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dengan penampilan, kehandsoman, follower yang ramai, bahasa yang menghiburkan. Tapi bila diajar lain daripada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, kita patut hindari. Kerana agama ni kita kena faham, sifat agama ni datang dari Allah. Dan kepada Allah lah kita harapkan untuk menilai. Bukan kita yang rasa. Tak, kita beribadah
sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha. Itulah definisi ibadah. Ibadah ni apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Kita buat, insya-Allah jadi ibadah. Jadi oleh kerana itu, saya nak ambil pesanan sedikit di akhir kuliah kita pada pagi ni, ialah di saat kita baca buku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari, ya, kita tanamkan satu sifat bahawa kita dalam amal ibadat kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mencari guru pun kita nak ikut guru yang mengajak kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sampai kepada kita satu amalan yang kita tak pernah amal, kita tak pernah dengar, maka benchmark kita, kayu ukur kita untuk menjadikan dia penanda aras, kayu ukur kebenaran ataupun kebatilan, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah. Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi ajar, ada yang terdapat dalam Quran, terdapat dalam sunnah, itulah garis panduan yang kita amalkan. Walaupun ada wow factor dalam apa jua bentuk, penampilan, pakaian. Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam satu riwayat mengatakan dia pun dalam bahasa dalam maknanya bahawa kalau dia tengok orang boleh terbang di langit, jalan di atas air sekalipun, dia tidak akan kagum. Wow, dia tidak akan kagum, sehinggalah dia bandingkan amalan orang itu dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana apa? Kerana benchmark kita di situ. Jadi sebab tu sahabat-sahabat PQDM semua, kita perbaiki balik nilai diri kita, apa yang kita nak buat dalam hidup ini, biarlah sesuai dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul dah kita baca buku ni, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari, dan kita usahalah untuk amalkan apa yang kita baca dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, biar kita menjadi duta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah itu dari kekurangan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semualah. Okey. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ni pada pada sunnah menjaga wuduk, memperbaharui wuduk, dan kita akan sambung pada minggu hadapan pula insya-Allah dalam bab doa. Okay. Siri ke apa ni Syai? Siri 28. Okay, kita save. Mudah-mudahan dia lekatlah yang ni, insya-Allah. Okay, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.